Okey, ini adalah sambungan daripada soalan lazim, soalan 12. Terangkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara kepekatan asid dengan nilai pH-nya. So, soalan dia adalah hubungan antara kepekatan asid dan nilai pH-nya. So, kepekatan asid rujuk kepada kepekatan ion hidrogen. So, apabila kepekatan ion hidrogen bertambah, maka nilai pH dia berkurang. Okay, so bahan yang kita perlukan, eksperimen dalam kertas 2, kita tak ada tujuan eksperimen, penyertaan masalah, pemboleh ubah dan yang lain-lain. Kita just bermula dengan bahan yang kita nak gunakan dan juga prosedur sahaja. Yang lain-lain ikut kehendak soalan. Okay, asid hidroklorik 0.01 mol per desimeter badu, 0.1 mol per desimeter badu dan 1.0 mol per desimeter badu yang mempunyai kepekatan yang berbeza. Okay, radar yang kita guna tabung uji, silinder penyukat, pH meter. Okay, walaupun magma, bukan semua orang punya magma ada pH meter, tapi kita anggap kita ada pH meter. Lepas tu, okay, untuk tabung uji maka 5 cm padu dah sesuai. Okay, kita tuangkan sukat dan tuang 5 cm padu asid hidroklorik ke dalam tabung uji. Okay, lepas tu masukkan pH meter dalam tabung uji tersebut, rekod bacaan pH meter dan kita ulangi langkah 1 hingga 4 untuk kepekatan asid hidroklorik yang lain. So prosedur dia sangat senang. Okay, sukat dan tuang ke dalam tabung uji, masukkan pH meter, rekod bacaan dan ulangi langkah dengan kepekatan yang lain. Okay, penjadualan data, okay, kita catatkan penjadualan data, okay, dan sila bezakan penjadualan data dengan pemerhatian. Kalau pemerhatian, okay, daripada mata yang apa yang kita nampak. Okay, ini penjadualan data, just apa yang kita catat. Okay, inference, kepekatan asid hidroklorik bertambah dan nilai pH dia berkurang. Persamaan HCl apabila mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen dan ion klorida. Okay, soalan seterusnya, asid hidroklorik bertindak balas dengan logam reaktif menghasilkan garam dan gas hidrogen. So cadangkan logam reaktif, seterusnya tuliskan persamaan kimia yang seimbang. So logam reaktif biasanya kita gunakan magnesium atau zinc. Senang untuk kita buat ni. Tapi logam kumpulan 1 kita tidak menggalakkan sebab tindak balas dia sangat reaktif apabila bertindak balas dengan asid. Sebab dengan air pun sudah membakar atau meletup, tapi kalau dengan asid lagi membahayakan. Maka kita akan gunakan logam yang biasa kita guna, magnesium, zinc. So persamaan kimia dia seimbangkan. Okay, magnesium adalah 2 positif, Cl negatif, maka dapatlah Cl2. So depan seimbangkan dia, darabkan 2. Biasanya persamaan kimia diperuntukkan 2 markah, maka jumlah soalan ni ada 3 markah. Okay, soalan 14, apabila serbuk mama dicampurkan dengan asid nitrik, so kita dah tahu bahagian mama adalah CaCO3 dan asid nitrik adalah HNO3. So gelembung gas yang tidak berwarna, gas yang tidak berwarna mesti karbon dioksida. Sebab ada CO3 memang menghasilkan karbon dioksida. Okay, tuliskan persamaan kimia seimbang dan satu ujian ringkas untuk gas yang dibebaskan. So gas ini gas karbon dioksida. Okay, so kita akan tengok ni sebab ada karbonat. So kalsium bertindak balas dengan kalsium karbonat bertindak balas dengan asid nitrik menghasilkan kalsium nitrat sebab kalsium adalah cas 2 positif, nitrat adalah cas negatif. Okey. So apabila kita gabungkan sini kena darab 2, maka buat kurungan untuk 2, okay, gas karbon dioksida dibebaskan. Okay, seimbangkan dia asid nitrik depan kena darab 2. So ujian ringkas, okay, kita kena alihkan. Okay, mesti guna perkataan alihkan. Okay, tak guna alihkan, kita ada lagi satu perkataan salurkan gas yang terhasil ke dalam satu tabung uji yang mengenangi air kapur. Okay, dan air kapur menjadi keruh. Itulah ujian ringkas. 2 markah. Satu adalah tindakan.
ke bahan yang kita nak guna, maka seterusnya adalah pemerhatian atau keputusan yang sepatutnya kita dapat. Gas karbon dioksida disahkan hadir. Okay. Andai kata tak pasti persamaan, tak tahu nak tulis, tapi kalau tahu ujian ringkasnya pun tulislah ujian ringkasnya untuk dapatkan 2 markah. Okay. Apa maksud kepekatan? Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kuantiti zat terlarut, okay, dalam seunit isi padu. So kuantiti sini kita boleh guna 2. Satu guna gram per desimeter padu. Satu lagi yang biasa kita guna adalah bilangan mol dalam desimeter padu. Dan mol adalah jisim bahagi jisim molar. So sama juga melibatkan jisim. So boleh juga dia tukar satu sama lain. Asalkan dapat jisim molar, jisim bagi jisim molar dapat bilangan mol. Nak daripada ni tukar kepada mol, kita just darab aja dengan jisim molar. So dapat balik bahagi dengan jisim molar, dapat balik bilangan mol dia. Unit biasanya gram per desimeter padu atau mol per desimeter padu. Tapi kebanyakan kita guna yang ini sebab kimia memang biasa kita guna bilangan mol. Kecuali soalan yang memang hendak kita tukar dalam gram per desimeter padu. Okay. Apakah yang dimasukkan larutan piawai? Okay. Tadi dah cakap, larutan piawai adalah larutan yang kita tahu kepekatannya dengan tepat. Okay. Huraikan bagaimana anda boleh menyediakan 250 ni 200 unit kalium hidroksida 0.1 mol ni. So kita dah tahu ini adalah isi padu, ini adalah kepekatan, ini adalah kalium hidroksida daripada pepejal. So kalau daripada pepejal, langkah pertama kita perlu buat kira bilangan mol dahulu. Okay, guna MV per 1000. Okay, M 0.1. Okay, 0.1 ini adalah M. Okay, V adalah 250. Okay, kita masukkan dan kita akhirnya dapat 0.025. Okay, yang kedua, kita cari bilangan mol dia. Jisim dia menggunakan formula jisim bagi jisim molar. So nak cari jisim, bilangan mol darab dengan jisim molar. 0.025 mol yang baru kita kira tadi, darab dengan jisim molar dia. Masukkan nilai-nilai yang diberikan. So dapat 1.4 gram. So seterusnya kita timbang dan masukkan 1.4 gram pepejal dan larutkan dia dengan air suling. Okay, pindahkan larutan tersebut ke dalam kelalang volumetrik 250 darjah Celsius 250 cm padu. Okay, lepas tu bilas alat-alat yang kita guna, beaker ke, corong turas ke. Okay, lepas tu guna air suling lagi ditambah sehingga tanda sengatan kelalang volumetrik. Okay, perlu ditambah sehingga tanda sengatan kelalang volumetrik. Lepas tu tutup kelalang volumetrik tersebut dan ditelangkupkan beberapa kali untuk memastikan semua garam larut seimbang dalam kelalang volumetrik. Okay, so sangat ringkas saja. So yang pertama kira bilangan mol, kedua cari jisim dia, yang ketiga timbang, lepas tu masukkan dalam kelalang volumetrik, bilas semua alat yang kita guna dan air suling ditambah sehingga tanda sengatan kelalang volumetrik. Tutup dan telangkupkan beberapa kali kelalang volumetrik tersebut. Okay, maka larutan piawai 250 cm padu kalium hidroksida dengan kepekatannya 0.1 mol per desimeter padu telah disediakan. Kalau dalam magma biasanya kita akan guna stiker, labelkan dan tarikh yang menyediakan larutan tersebut di kelalang volumetrik, di luar kelalang volumetrik. Okey, soalan 18. Okey, huraikan bagaimana anda boleh menyediakan. Okey, itu yang kita nak sediakan 250 0.1 mol natrium hidroksida. So, ini adalah isi padu natrium hidroksida NaOH. Ini adalah kepekatan daripada larutan natrium hidroksida 2.0 mol. So, ini adalah sebelum. Sini adalah selepas. Ya, kita dah tahu sebelum bilangan mol sebelum mesti sama dengan selepas. Okey, sama dengan selepas. So M1 V1, M2 V2
Okey, masukkan semua nilai. M1 ni rujuk kepada sebelum. Okey, kepekatan saja yang kita tahu, B tak tahu berapa nak keluarkan. Ini yang dah ni lepas dicairkan, okey, kehendak soalan. Maka kita buat matematik biasa, persamaan linear biasa. So akhirnya kita dapat isi padu yang kita perlu keluarkan daripada larutan stok dia adalah 12.5 cm padu saja. Okay, setelah kita kira isi padu dia, okay, maka kita guna pipet. Pipetkan 12.5 natrium hidroksida daripada larutan stok dia. Okay, masuk dalam kelalang volumetrik 250. Okay, 250 ni ikut kehendak soalan. Kalau soalan kata nak 500, maka gunalah kelalang volumetrik 500. Kalau nak 50, kelalang volumetrik 50 cm padu. Okay, dan air suling ditambah sehingga tanda sengatan. Ini saya tunjuk pengiraan jika soalan objektif tu tanya berapa isi padu air perlu ditambah. Okay, kita terus tolak daripada yang kita perlu masukkan 12.5, maka dapat 237.5 cm padu air suling. Okay, itu adalah pengiraan untuk soalan objektif. Tapi kalau untuk esei kita tak perlu pun buat pengiraan. Just tulis air suling ditambah sehingga tanda sengatan. Tutup dan terlangkupkan kelalang volumetrik. Okay, maka larutan piawai tersebut telah disediakan. Okey, seterusnya apakah masuk peneutralan? Peneutralan ialah tindak balas antara asid dengan base yang menghasilkan garam dengan air. Okey, selalu senang aja. Tindak balas antara asid dan base menghasilkan garam dan air. Kalau nak tulis alkali boleh tak? Boleh juga. Asid dengan alkali untuk menghasilkan garam dan air pun boleh. Okey. Okay, 20. Tindak balas antara asid dan alkali menghasilkan garam dan air. Cadangkan contoh. So di sini dia suruh kita cadangkan contoh. Tak ada sebut nama, maka boleh gunakan formula. Tulis persamaan kimia, tulis persamaan ion. Okay, so kita cadangkanlah asid hidroklorik. Larutan alkali adalah larutan natrium hidroksida. Okay, persamaan kimia ini biasa yang kita buat. Okay, HCl tambah NaOH. Okay, persamaan ion adalah H plus OH minus H2O sahaja. Tak kira apa asid yang kita guna, asid kuat ke, asid lemah ke, tetrotik ke. Okay, hidroklorik larutan alkali pun sama. Apa larutan alkali yang kita guna pun tulis OH aja. Okay, itu adalah persamaan ion. Kenapa tulis 3-4? Sebab biasanya satu persamaan ni 2 markah. Okay, kalau soalan tu minta persamaan ion pun 2 markah juga kalau dia nak beri. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan takat akhir? Takat akhir adalah di mana peneutralan berlaku dan penunjuk acid base bertukar warna. Kalau soalan tanyalah apa maksud takat akhir? Takat akhir ialah di mana proses peneutralan berlaku dan penunjuk acid base bertukar warna. Okay, penunjuk base yang paling popular phenolphthalein. Selain daripada itu kita ada lagi penunjuk universal, methyl zinc dan yang lain-lain. Boleh rujuk buku teks dan buku rujukan. Okay, dengan mencadangkan asid dengan alkali yang sesuai, sama juga, tak minta kita beri nama. Okay, rancang satu eksperimen dalam magma untuk menentukan takat akhir bagi asid dan alkali tersebut. Okay, 10 markah ni untuk kertas 2 sahaja. Okay, rancang satu eksperimen. Okay, untuk kertas 2 ingat tak ada tujuan, tak ada pemboleh ubah, tak ada hipotesis. Kita bermula dengan apa yang kita nak guna. Bahan kimia reaktor, asid hidroklorik, larutan natrium hidroksida. Okay, dan senaraikan juga bahan-bahan lain dan radas. Kita tak pasti memberi markah atau tidak, tapi kita tulis saja semua yang ada. Okay, so langkah pertama, dah sediakan semua bahan. Okay, ingat bilaskan pipet dengan natrium hidroksida. Okay, biuret dengan asid. Lepas tu pipetkan berapa sentimeter padu yang kita nak ikut kehendak soalan. Soalan kalau tak nyatakan apa-apa, gunalah 25 boleh, 50 boleh. Okay, natrium hidroksida dan ke dalam kelalang kon. Okay, kelalang kon sini gunalah mana yang awak nak guna kelalang kon. Okay, tambahkan beberapa titis phenolphthalein. Lepas tu bilas juga biuret dengan asid hidroklorik. Okay, isikan biuret dengan asid hidroklorik. Ya, jangan lupa tadi cakap bacaan awal biuret di ni. Okay, alirkan
Okey, tak nak guna alih boleh guna titik, titiskan, titratkan, okey, sehingga warna merah jambu bertukar ke tanpa warna dan rekod bacaan akhir. Okey, ulangi, ingat 2 kali sebab kita nak dapatkan purata. Okey. Walaupun soalan ni 10 markah, macam ayat saya dah lebih 10, okey, tapi saya cadangkan belajar tulis saja apa yang awak tahu, persamaan kimia, persamaan ion, okey, dan kesimpulan. Sebab kita tak pasti skema ni nak bagi dari mana ke mana. Asalkan maklumat yang kita bagi itu tak salah, memang dia boleh terima semua. Okey, yang penting prosedur tolong tulis dengan jelas. Memang kita tak nak ayat yang seperti kata apa, susun radas dan bahas seperti gambar raja di atas. Kalau siapa yang tulis macam ni memang banyak markah hilang. Maka diberi ni kata kerja yang kita gunakan. Bilaskan, pipitkan, tambahkan, bilaskan, isikan, alihkan, rekodkan, ulangi. Itu adalah keyword untuk mendapatkan markah. Okay, soalan 23 ini adalah soalan pengiraan. Okay, tuliskan persamaan kimia antara kalsium hidroksida dengan asid hidroklorik. Lepas tu hitungkan isi padu. So, kalsium hidroksida Ca 2 positif. So, ingat Ca 2 positif, OH negatif. So, sini kena darab 2. Okay, dengan asid dapatlah kalsium klorida dan air. Okay, nak cari isi padu, kita akan guna pengiraan kimia 3 langkah. Langkah pertama, cari bilangan mol kalsium hidroksida. Kenapa kita cari bilangan mol kalsium hidroksida? Sebab dalam soalan hanya kalsium hidroksida saja ada maklumat yang lengkap. Isi padu diberi, kepekatan diberi. Untuk asid hidroklorik hanya kepekatan saja, tapi isi padu tak ada. Kalau dia ada, dua-dua kena kira. Kalau satu aja, maka kita kira bilangan mol kalsium hidroksida aja. Guna MV ber-1000, dapatlah 0.05 mol. Okay, yang kedua, cari nisbah kalsium hidroksida dengan asid hidroklorik. Kenapa asid hidroklorik? Sebab soalan minta isi padu asid hidroklorik. Okay, maka kita carilah hubungan antara kalsium hidroksida dengan asid hidroklorik. Mana datang satu daripada persamaan. Okay, dua ni pun daripada persamaan. Okay, dua. So, daripada pengiraan 0.05 mol kalsium hidroksida, maka dia akan jadi 0.01 mol. Okay, darab 2. Okay, langkah ketiga, carilah kehendak soalan. Soalan nak cari isi padu. Okay, nak guna isi padu, kita masih guna formula yang ini, MV/1000 juga. Okay, V adalah bilangan mol darab 1000 bahagi M. Okay, maklumat semua ada dalam soalan. Akhirnya kita dapat 25 cm padu asid hidroklorik diperlukan. Untuk pengiraan, biasa 3 langkah, bilangan mol, nisbah antara dua bahan yang diberi maklumat daripada soalan, okay, dan kehendak soalan adalah langkah ketiga. Okay, untuk bahagian ini.